Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita bersambung lagi dengan bab yang kedua, matrix. Kita pergi kepada bahagian kedua. Bahagian pertama hari itu pengenalan matrix, dan kali ini kita pergi kepada operasi asas matrix yang melibatkan operasi tambah, tolak dan juga darab lah. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok bagaimana menambah dan menolak matrix. Okey, sebelum kita pergi kepada bagaimana kaedah untuk kita menambah dan menolak matrix, kita pergi dulu pada syarat dia. Okey, syarat untuk penambahan dan penolakan. Syarat untuk tambah dan juga tolak. Matrix, peringkat matrix mesti sama. Okay, sekiranya peringkat matrix tidak sama, maka penambahan dan penolakan tidak dapat dilaksanakan lah. Jadi tengok, penambahan dan penolakan matrix hanya boleh dilaksanakan pada matrix yang sama peringkat sahaja. Okey, unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Okey, unsur yang sepadan. Unsur yang sepadan, perkataan sepadan ini merujuk kepada tempat yang sama. Okey, tempat yang sama. Nanti kita tengok bagaimana yang dimaksudkan sebagai tempat yang sama. Okey, contoh matrik A sama dengan, sekali lagi, kalau nama matrik itu mesti dengan huruf besar. Okey, matrik A11 bermaksud baris pertama, lajur pertama. A12 unsur yang berada pada baris yang pertama, lajur yang kedua. Okey, dan juga seterusnya. Dan matrik B, okey, kita tengok sekarang matrik A ni peringkatnya ialah 2 darab dengan 2, manakala matrik B juga sama, 2 darab dengan 2. Okey, darab ini kita sebut, kalau sebelum tajuk yang sebelum ni, darab ini perkataan yang sesuai adalah 2 dengan 2 lah. Okey, jadi bila peringkatnya sama, maka penambahan dan juga penolakan boleh dilaksanakan. Okey, bila ditambah matrik A dan matrik B, kita lihat A11 tambah dengan B11. Perkataan sepadan merujuk kepada kedudukan tempatnya. Okey, jadi kita akan tambah nilai yang sama tempat dia. Okey, A11 mesti tambah dengan B11 sebab baris dan juga lajur yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan sepadan. Okey, sama juga dengan unsur-unsur yang lain, kita mesti tambah dengan sepadan lah. Okey, untuk mendapat satu matrik tunggal. Matrik tunggal bermaksud di sini jawapan yang akhir lah. Okey, kita cuba jawab soalan yang pertama dahulu. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada setiap pasangan matrik yang berikut. Bila dia sebut tentukan, bermaksud yang ni kita kena ingat syarat lah. Okey, syaratnya hanya satu saja, iaitu peringkat kena sama. Okey, matrik yang pertama 2 baris darab dengan 2 lajur. Matrik yang kedua 2 baris darab dengan 2 lajur. Okey, sama, maka penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan. Kita tengok pada soalan B, baris ada baris pertama, baris yang kedua, dia ada 2 baris, dan dia ada lajur pertama, lajur yang kedua, lajur yang ketiga. Jadi 2 dengan 3, maka peringkatnya 2 dengan 3. Kita lihat matrik yang seterusnya, ada baris pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, bermaksud ada 3 baris dan ada 3 lajur. Okey, jadi matriks ini tidak boleh ditambahkan dan ditolak disebabkan tidak unsur yang sepadan, tidak boleh, tidak ada unsur yang sepadan lah antara kedua-dua matriks ini. Okey,
Okey, seterusnya kita selesai tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan. Yang ini sudah selesai. Kita pergi kepada yang kedua, menyelesaikan operasi tambah dan juga tolak melibatkan dua matriks. Okey, soalan yang pertama ini melibatkan operasi tambah. Jadi kita selesaikan. Kita buat kurungan terlebih dahulu. Okey, 12. Okey, sepadan di sini adalah 1. 12 tambah 1. Jauhkan sedikit, jadi 10 tambah dengan negatif 1. Kemudian yang terakhir 1 tambah dengan 9. Kita tutup kurungan. Kemudian kita buat pada baris yang kedua. Lajur yang pertama negatif 4 tambah dengan 2. Seterusnya 0 tambah dengan 8. Dan yang terakhir negatif 7 tambah dengan 3. Selesaikan untuk mendapatkan satu matriks yang tunggal. Okey, 12 tambah dengan 1 sama dengan 13. 10 tambah tolak 1. Okey, tambah tolak maksudnya dia akan ditolak lah. Jawapan dia akan dapat 9. 1 tambah 9 sama dengan 10. Okey, negatif 4 tambah dengan 2, kita akan dapat negatif 2. 0 tambah 8 dapat 8. Dan negatif 7 tambah dengan 3 akan dapat negatif 4. Okey, sangat mudah lah. Okey, sangat mudah. Dan ini merupakan jawapan matriks yang tunggal. Okey, kita cuba jawab satu lagi soalan yang level dia tinggi sikit. Okey, diberi dua matriks dan jawapan matrik tunggal. Hitung nilai A dan juga nilai B. Jadi kita selesaikan. Yang ini merupakan baris pertama, lajur pertama. Yang ini juga baris pertama, lajur pertama. Ini jawapan dia. Maka kita akan buat 3A tambah dengan 2 tambah dengan 4 sama dengan 15. 3A tambah dengan 6 sama dengan 15. 3A sama dengan 15 tolak dengan 6, kita akan dapat 9. A sama dengan 3. Okey, 9 bahagi dengan 3, kita akan dapat 3A sama dengan 3. Okey, manakala yang B pula, B ini terletak pada baris yang kedua lajur yang pertama. Okey, yang ni baris yang kedua lajur yang pertama. 9 tolak B tambah dengan 2B, maksudnya baris yang pertama lajur, baris yang kedua lajur yang pertama tambah dengan 2B sama dengan negatif 8. 9 tolak B tambah dengan B, kita akan dapat tambah B sama dengan negatif 8. B sama dengan negatif 8 tolak dengan 9, B sama dengan negatif 17. Okey, jadi inilah kaedah, merupakan kaedah cara penambahan dan juga penolakan melibatkan matriks lah. Yang ini biasanya sekiranya keluar, dia akan keluar pada kertas 1. Okey, kita pergi kepada operasi yang seterusnya. Setelah kita selesai operasi tambah dan juga tolak, kita pergi operasi mendarab. Okey, bagaimanakah mendarab matriks dengan suatu nombor? Apabila mendarabkan matriks dengan satu nombor, pendarapan ini dikenali sebagai pendarapan skalar. Okey, satu nombor dan juga matriks lah. Jadi kita cuba tengok contoh 11. Diberi D negatif 5, 4, 2, 1, hitung 3D. Ini bermaksud satu nombor itu ialah 3, manakala D ialah matrik yang diberikan ini. Maka kaedahnya ialah 3 darab dengan semua unsur-unsur yang terdapat dalam matriks D. Jadi 3 darab dengan negatif 5, 3 darab dengan 4, 3 darab dengan 2, 3 darab dengan 1. Okey, kita darabkan dengan semua unsur yang berada dalam D. Maka hasilnya ialah negatif 15, 12, 6 dan juga 3. Ini sangat mudah lah.
Penerapan matriks dengan satu nombor adalah satu operasi yang sangat mudah difahami. Dan yang terakhir, kita cuba lihat bagaimana mendarab dua matriks. Dalam operasi operasi asas matrik ini merupakan tumpuan lah, tumpuan fokus utama, iaitu mendarabkan dua matriks. Sebab kebanyakan pelajar dia agak sukar untuk mendarabkan dua matrik lah, sebab menggunakan kaedah yang salah. Yang pertama, sebelum kita nak mendarabkan dua matrik, kita lihat dulu syarat untuk mendarab dua matriks. Syaratnya, contohnya matrik A, peringkat dia punya barisnya adalah M, manakala lajurnya adalah N. Matrik B, dia punya barisnya adalah N dan juga lajurnya adalah P. Nilai N ini mesti sama, maksudnya lajur matrik A mesti sama dengan baris matrik B. Lajur matriks A mesti sama dengan baris matriks B. Ini tujuannya sebabnya kita nak mencari pasangan yang sepadan lah. Pasangan yang sepadan. Itu syarat yang pertama, manakala hasil penerapan tersebut adalah matriks M dengan P. Maksudnya hasilnya ialah baris mengikut matriks A dan juga lajur mengikut matriks B. Jadi kita akan cuba tengoklah contoh-contohnya di sini. Kita tengok, kita fahamkan terlebih dahulu tentang contoh peringkat matriks C sama dengan 2, 1. Matriks C dia ada peringkat dia 2, 1. Manakala peringkat matriks D pula peringkatnya ialah 2 dengan 2. 2 dengan 2. Jadi apabila lajur matriks C ini nilai dia tidak sama dengan baris matriks D, maka penerapan tidak boleh dilaksanakan, sebab tidak ada pasangan yang mencukupi untuk didarabkan. Jadi bila tidak sama ataupun tidak cukup pasangan, maka penerapan tidak boleh dilaksanakan. Kita tengok contoh yang seterusnya. Matriks D peringkatnya ialah 2 baris dan 2 lajur, manakala matriks C 2 baris dan juga 1 lajur. Kita lihat nilainya adalah sama. Nilainya sama, maksudnya pasangannya lengkap, cukup, maka ia boleh didarabkan. 2 juga bermaksud kita kena tambah, maksudnya kita kena tambah 2 hasil darab. Kita perlu tambah 2 hasil darab. Kalau 3 maksudnya kita perlu tambah 3 hasil darab. Kemudian hasil daripada penerapan tersebut peringkatnya adalah 2, 1. Hasilnya ialah 2, 1. Jadi untuk memahamkan, kita akan cuba lihat beberapa soalan. Kita cuba jawab soalan A. Matriks T darab dengan matriks U. Matriks T adalah 1, 3, 4, negatif 2, 2, negatif 1. Manakala matriks U adalah 0, negatif 4, negatif 3, 5, 1, 2. Langkah pertama kita tengok dulu peringkat matriks dia. Matriks T peringkatnya ialah 2 baris dan kita ada 1, 2, 3 lajur, 2 dengan 3. Manakala matriks U, kita ada 1, 2, 3 baris dan kita ada 2 lajur. Daripada penelitian kita terhadap peringkat matriks ini, terdapati bahawa kedua-dua matriks ini bolehlah didarabkan, sebab cukup
pasangan, dan hasil hasil penerapan tersebut akan menghasilkan matriks peringkatnya adalah peringkat 2 baris dan juga 2 lajur. Yang akan menghasilkan matriks 2 baris dua lajur. Ini contohlah matrik 2 baris dan juga 2 lajur. Jadi bagaimana kita nak proses penerapan itu berlaku? Kita tengok bagaimana proses penerapan itu berlaku. Yang ini kita katakanlah A, sini B, C dan juga D. Untuk mendapatkan nilai di A ini bermaksud baris pertama, lajur pertama. Maksudnya semua baris pertama pada matriks T kita kena darabkan dengan lajur pertama matriks U. Kita kena tambahkan, kita darabkan dan kita kena tambahkan ketiga-tiganya. Kita cuba jawab. Satu yang paling hadapan darab dengan yang paling atas bermaksud 1 darab dengan 0. Kemudian yang di tengah-tengah kita darabkan dengan yang di tengah-tengah. Kita akan tambahkan, tambah 3 darab dengan negatif 3. Kemudian yang terakhir, yang di belakang sekali, kita darabkan dengan yang di bawah sekali. Tambah 4 darab dengan 1. Maka hasil ini adalah hasil di bahagian A ini. Seterusnya selesai, kita akan buat pada B pula. B bermaksud baris pertama, lajur yang kedua. Matriks yang T, kita fokus kepada baris yang pertama. Manakala matriks U, kita fokuskan kepada lajur yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan B. Baris pertama merujuk kepada matriks T dan lajur yang kedua merujuk kepada matriks U. Jadi kita cuba darab. Yang di hadapan darab dan dengan yang paling atas, maksudnya 1 darab dengan negatif 4, 1 darab dengan negatif 4. Yang di tengah-tengah darab dengan yang di tengah-tengah, tambah 3 darab dengan 5, tambah yang di belakang darab dengan yang paling bawah, 4 darab dengan 2. Selesai. Apabila matrik U lajurnya sudah selesai, kita akan pergi kepada baris yang kedua untuk matriks T lah. Bila baris yang kedua, maksudnya kita akan lihat kepada lokasi C lah. Lokasi C bermaksud baris yang kedua, lajur yang pertama. Baris yang kedua kita rujuk kepada matrik yang hadapan, dan juga lajur yang pertama kita rujuk kepada matriks yang kedua. Kedudukannya di C adalah di bawah A ini. Jadi kita cuba lakukan penerapan. Negatif 2 darab dengan 0, negatif 2 darab dengan 0, tambah, wajib tambah 2 darab dengan negatif 3, di tengah-tengah darab dengan di tengah-tengah, 2 darab dengan negatif 3, tambah dengan yang di belakang darab dengan yang paling bawah, negatif 1 darab dengan 1. Selesai untuk C dan D. Lokasi D ni ialah baris yang kedua. Baris yang kedua kita rujuk kepada matriks yang pertama, lajur yang kedua, lajur kita rujuk kepada matriks yang kedua. Jadi kita cuba lakukan penerapan. Negatif 2 darab dengan negatif 4, negatif 2 darab dengan negatif 4, tambah dengan 2 darab dengan 5, di tengah-tengah darab di tengah-tengah, tambah dengan negatif 1 darab dengan 2. Selesai. Jadi 3 ini bermaksud
Okey, kita perlu tambahkan ketiga-tiga. Okey, kita perlu tambahkan ketiga-tiga nombor. 1, 2, 3. Dia cukup pasangan. Okey, dia cukup pasangan dan kita perlu tambahkan ketiga-tiganya. Jadi 1 tambah dengan kosong sama dengan kosong, tambah dengan negatif 9, tambah dengan 4. Jadi negatif 9 tambah dengan 4, kita akan dapat negatif 5. Okey, selesai bahagian A. B pula, negatif 4 tambah dengan 15. Okey, tambah dengan 8. Okey, negatif 4 tambah dengan 15, kita akan dapat 11, tambah dengan 8, kita akan dapat 19. Okey, seterusnya kita buat bahagian C. Negatif 2 darab dengan kosong, kita akan dapat kosong. 2 darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 6. Tambah dengan negatif 1 darab dengan 1, kita akan dapat negatif 1. Negatif 6 tambah negatif 1, maka jawapannya yang negatif 7. Dan yang paling akhir sekali, negatif 2 darab dengan negatif 4, kita akan dapat 8. 2 darab dengan 5, kita akan dapat 10. Manakala negatif 1 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 2. Hasilnya adalah 16. Okey, maka selesai. Okey, selesai penerapan antara dua matriks. Okey, maksudnya di sini kita lihat 3 dengan 3 ini bermaksudnya kita cukup pasangan untuk didarabkan dan untuk ditambahkan. Manakala hasil penerapan atau hasil akhir ataupun matrik tunggal, hasil penerapan dua matrik adalah matrik 2 darab dengan 2. Maksudnya 2 baris dan juga 2 lajur. Dan yang paling akhir, kita cuba selesaikan satu lagi soalan berkaitan dengan penerapan dua matriks. Okey, seperti biasa sebelum kita mendarab, kita tengok dulu dia punya peringkat. Matrik yang pertama peringkatnya adalah matriks 2 baris dan 2 baris dan juga 2 lajur. Manakala matriks yang kedua, ini kita namakan sebagai A, matrik yang kedua adalah 2 baris dan juga 2 dan 1 lajur. Okey, bermaksud matrik ini boleh didarabkan lah. Dan hasilnya, matrik yang terhasil adalah matrik 2 darab 1. Ini hasilnya. Okey, matrik 2 darab dengan 1, 2 baris 1 lajur. Ini merupakan hasilnya. Okey, 2 baris dan juga 1 lajur. Okey, soalan hitung nilai X dan juga nilai Y. Kita nak hitung nilai X dan juga nilai Y. Jadi kita buat penerapan lah. Okey, kita lihat terlebih dahulu matrik A kita lihat pada baris, manakala matrik B kita lihat pada lajur. Jadi negatif 1 darab dengan 4 wajib tambah. Di belakang X ini, di belakang kita darabkan dengan 7 yang paling bawah sekali. X darab dengan 7 sama dengan 31. Okey, 31 ni maksudnya matriks baris yang pertama yang kita refer kepada matrik A, lajur yang pertama kita refer ataupun kita berpandukan kepada matrik B, dapat 31. Jadi kita selesaikan. Negatif 1 darab dengan 4, negatif 4 tambah dengan 7X sama dengan 31. 7X sama dengan 31 tambah dengan 4. 7X sama dengan 35. X sama dengan 35 bahagi dengan 7, kita akan dapat 5. Okey, selesai untuk mencari nilai untuk X. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai untuk Y. Okey, kedudukan Y ini adalah pada baris yang kedua. Baris yang kedua untuk matriks yang pertama. Okey, jadi baris yang kedua darab dengan lajur pertama untuk B, kita akan dapat jawapannya 29. Jadi Y perlu darabkan dengan 4. Y darab dengan 4, kita akan dapat 4Y.
Kemudian 3 di belakang darab dengan yang paling bawah. 3 darab dengan 7 sama dengan 21 tambah 21 sama dengan 29. Okey. Baris yang kedua lajur yang pertama 29 ini merujuk pada baris yang kedua lajur yang pertama. Jadi 4Y sama dengan 29 tolak 21, 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 bahagi dengan 4, Y sama dengan 2. Maka selesai. Jadi soalan yang kita buat baru ni, yang ni yang terakhir ini, berkemungkinan biasanya akan keluar pada kertas 1. Jadi sekian, terima kasih.